Selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian untuk hadir ke sesi ini yang akan mengupas satu tajuk yang cukup menarik untuk dibincangkan. Tajuk sesi selari yang ke-6 adalah meningkatkan jaringan strategik di kalangan PMKS. Untuk tidak membuang masa, majlis dengan berbesar hati menjemput ahli-ahli panel bagi sesi selari ke-6 pada pagi ini untuk mengambil tempat. Panel pertama yang berbahagia Datuk Haji Jawahar Ali bin Taib Han, Pengarah Eksekutif Kumpulan Restoran Ali Maju merangkap Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA. Panel yang kedua, Encik Atmas P dari Persatuan Cina Muslim Malaysia, MAKMA. Panel yang seterusnya, Encik Adnan Lee, pengasas dan pengarah urusan MBG Fruit. Panel yang keempat, Encik Wesley Lee Juntan, pengasas Borneo Dolls. Seterusnya, bagi mengendalikan sesi selari pagi ini, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Amir bin Abdul Malik, Ketua Pegawai Eksekutif di Tandur Food Industry sebagai moderator bagi sesi pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Pertama sekali saya ingin merakamkan penghargaan kepada Datuk Haji Jawahar Ali, Tuan Adnan Lee daripada MBG, Mr. Wesley dan Mr. Atmas P kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada pagi ini untuk sesi perkongsian ini. Ya. Jadi kita adakan sesi kita ini sedikit santai lah dan casual supaya kita boleh berkongsi dengan kita punya peserta berkenaan dengan apa yang telah usahawan-usahawan atau tuan-tuan dan datuk lakukan untuk memastikan kelangsungan perniagaan sepanjang daripada permulaan perniagaan sehingga hari ini, dan apakah langkah-langkah yang telah kita ambil untuk mengadaptasi pelbagai cabaran ekonomi, perubahan, inflasi dan sebagainya. So saya serahkan kepada Datuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Yadnan dan semua yang hadir bersama kita. Sebenarnya saya masa bersekolah dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam program kita pagi ini dan berkongsi pengalaman-pengalaman saya juga sebagai ahli perniagaan. Dan saya rasa semua-semua yang ada depan kita ni, tuan-tuan dan semua ni, mungkin penampilan dia nampak unik sikit hari ni. Tadi ada kawan tegur tadi, tapi inilah dia. Ini jubah dia, kalau datang surau saya pun semalam Jumaat, inilah rupa dia. Dia bukan datang sini nak jadi apa, nampak penampilan lain ni macam ni. Memang penampilan yang sahaja saja. Dan hari ini saya ingin berkongsi lah, kalau saya selaku pemilik restoran Ali Maju, kami ada lebih kurang 23 rangkaian restoran di seluruh Lembah Kelang, dan saya juga merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Malaysia. Kami ada lebih 14,000 rangkaian restoran dan ahli mencapai 4,000 lebih ahli lah di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, tapi Sarawak ni sikit sangatlah. Dan alhamdulillah perniagaan saya ni, kalau saya nak kongsikan pengalaman saya berhijrah daripada kampung saya Sabak Bernam ketika berumur 30 tahun pada tahun 1994. Tahun ni masuk umur 60 tahun lah insya-Allah. Maknanya 30 tahun pertama saya sudahkan di kampung saya Sabak Bernam, dan 30 tahun yang kedua ni Allah panjangkan umur sampai sekarang ni lah, datang berhijrah di Kuala Lumpur. Dan perjalanan saya, kalau cakap pasal industri kecil ni, saya sebenarnya dari segi F&B ni saya kosong, zero. Saya tak tahu apa-apa pengalaman. Saya memang tak tahulah, lazimnya kalau pemilik restoran ni paling-paling tidak dia tahu buat masak, tahu buat teh canai, buat mi goreng, buat teh tarik apa ke. Tapi saya ni agak unik sikit sebab saya daripada kecil, daripada umur 6 tahun lagi, our culture those days, kalau balik daripada tadika pun dah kena bantu arwah hatuk di kedai runcit beliau ketika itu.
dan sampai umur saya 30 tahun lah. Dan Baik. selepas itu bila berhijrah ke sini dalam satu keadaan yang kita datang sini, kita berusaha, nama itu dia itu aja. Hala tuju dia kita nak berusaha dan tak ada niat pun mula-mulanya nak buka restoran sendiri, tapi saya dipanggil oleh abang sepupu saya, Tuan Haji Sajahan. Masa tu saya berhijrah ke Kuala Lumpur dengan seorang isteri dan 2 orang anak ketika itu, dan isteri masih 1, cuma anak je tambah jadi 5. Syukurlah. Dan dari situlah daripada 1994 saya berhijrah, 95, 96, 97, 3 tahun pertama tu saya bekerja dengan abang sepupu saya. Jadi pada tahun 97 baru mulakan Ya. sendirilah, usaha sendiri dalam perniagaan ni. Maknanya Ali Maju Cafe, first outlet yang buka atas nama saya ni adalah restoran Ali Maju Cafe di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Putrajaya ketika itu. Baik. So dah habis hampir 30 tahun lah Datuk daripada Tahun ni insyaAllah tahun baru ni, genap masya-Allah, 30 tahun. hebat. Satu umur lah, kalau manusia ni dia dah separuh usia dia lah. Jadi sepanjang proses Datuk mulakan perniagaan ni daripada tahun 97 hingga ke hari ini tahun 2024, apakah antara adaptasi yang paling orang kata inovatif yang terpaksa diterankan dalam perniagaan ni supaya dia kekal? Sebab banyak perniagaan dalam tempoh 30 tahun ni kita tengok yang hebat-hebat, Motorola, Siemens ataupun ada brands yang local brands yang kita ada dalam industri ni, dia tak dapat nak kekal sebab kita ada pelbagai jenis cabaran ekonomi kan. Jadi bagaimana Datuk memastikan kelangsungan dan juga memastikan sentiasa relevan, dan juga bagaimana bersama dengan industri ni? Mungkin pada time Datuk mulakan tu memang industri tu berasaskan makanan. Sekarang kita 30 tahun kemudian, kalau dulu kita tengok orang yang jual buah kan, semua peniaga-peniaga buah ni dia tak ada dekat hypermarket, dekat supermarket kan, tapi sekarang ni usahawan buah ataupun usahawan farma dan sebagainya, dia terpaksa relevan kan kepada keadaan semasa dan masuk kepada pasaran di mana mungkin orang dah tak pergi pasar pagi atau kurang orang dah pergi ke pasar raya. So ada tak Datuk juga masuk ke dalam pasar raya untuk different target market yang waktu dia berbeza compare dengan kedai mamak di luar kan? Boleh Datuk kongsikan sedikit? Terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya dalam konsep Ali Maju ni, kami permulaannya saya first outlet saya di Kompleks Kerajaan Jalan Duta, di Pusat Bandar Damansara. Ada Jabatan Immigrationnya, Kementerian Pendidikan, sok-sok dalam pekan, dan kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan. Bila mana saya buka outlet saya sendiri di Ali Maju Cafe di Kompleks Pasar D ketika itu, ada Kementerian Dalam Negeri, KSM, SPRM, semua-semua tu dalam ini adalah satu F&B yang kita berikan pengkhususan menyediakan makanan dengan harga yang patut. Okey. Bukan so, terpaksa harga adaptasi dengan market tu ya. Maknanya keuntungan bukan segalanya. Kita kena fikirkan kalau kita menyediakan satu makanan dengan harga yang patut, kita hendakkan kalau orang kata mesti nak untung. Untung saja bukan segala-galanya. Kita hendakkan berkat doa juga daripada pelanggan kita, dan sampai ke sudah memang kita berfikir macam tu, kalau boleh kita menyediakan makanan. Dan lagi satu dari segi kebersihan juga kita kena titik beratkan mutu makanan. Lagi satu yang saya cuba adaptasikan dalam di Ali Maju ni, semua rangkaian restoran saya setakat ni baru ada 23 restoran ada milik saya di seluruh Lembah Kelang. Di luar Kelang setakat ni tak ada lagi lah. Saya pamerkan nombor handphone saya sendiri secara peribadi personalized touch ni semua permis. Maknanya kalau setakat pukul 10, 10.30 tu insyaAllah saya jawab lah. Lazimnya 10.30 saya dah tidur lah. Dan ke atas tu saya akan follow up besok pagi. Dan sejak saya amalkan pamerkan nombor handphone saya sendiri ni, saya dah dapat lihat lah banyak sangat benda-benda yang positif saya dapat lihat. Maknanya pelanggan juga bila mana mereka ada suatu, tak semestinya lah apa yang orang keluh kesah cakap ni benar. Tapi you don't have to argue for that. Pada kita
the customer is always right. Itu dah konsep yang paling senang. Baik, terima kasih Datuk. Jadi kat sini kita boleh lihat satu yang bahagia Datuk amalkan satu leadership di mana tiada gap antara Datuk sebagai pemilik 23 rangkaian restoran kepada mempamerkan nombor telefon dia supaya dia mesra kepada pelanggan-pelanggan dia. Pelanggan dia rasa mudah untuk berhubung dengan Datuk. Dan again, Datuk baru cakap dia dapat satu feedback yang baik. Dia rasa tu, kadang kita fikir alamak semaklah kepala nak letak nombor telefon, saat lagi telefon aku berdering tak habis-habis kan. Siapa nak jawab kan? Benda-benda remeh pun orang nak call aku. Tapi nampak tak, minat, passion memainkan satu peranan yang sangat penting untuk menjadikan motivasi diri untuk kita sentiasa hands on dalam perniagaan kita. Jadi kepada saudara Director Mr. Adnan Lee bersama kita, mungkin boleh kongsikan sedikit Tuan Haji punya latar belakang perniagaan dan juga dia punya sejarah sedikit dengan kita punya audiens hari ini. Terima kasih. Bismillah. Hari ini dijemput daripada Yapin bersama-sama dengan ahli-ahli speaker yang hebat-hebat ni. Saya rasa diri saya ini begitu kecil sekali. Begitu juga dengan sahabat-sahabat semua yang ada di depan ni, semua adalah tahap pendidikan yang tinggi, alhamdulillah. So saya ni asal dia jual buah. Keluarga jual buah, daripada datuk jual buah kepada ayah jual buah, ibu jual buah, sampailah saya jual buah. So itulah perniagaan turun-temurun. Dan perkataan buah-buahan ni perkataan yang luar biasa. Kalau dalam Al-Quran sebut 37 kali, kalau boleh cek. Dan juga perkataan buah saja 150 lebih kali. Dan juga ada banyak jenis buah yang disebut. So dari situ perniagaan buah ni saya selalu beritahu kepada customer saya, pelanggan saya, perniagaan yang betul. Sebab Allah suka. Kalau tidak, Allah takkan sebut perkataan buah-buahan berulang-ulang kali, dan khusus buah anggur, buah delima dan sebagainya. So MBG bermaksud money back guarantee. Mesti berusaha gigih untuk pekerja-pekerja yang kerja di dalam syarikat. Itulah maksud MBG. Tadi ada seorang sahabat saya tanya yang duduk di tepi saya, macam mana business model ni boleh diterapkan di dalam lain-lain perniagaan. Saya kata bukan business model tu yang penting semangat tu kena ada. Bila semangat tu betul, dari situ insya-Allah Allah akan pemudahkan jalan. Dan bermula dengan berniaga di tepi jalan, di pasar. Lepas tu bermula dengan tunjuk ajar daripada ibu bapa. Saya masih ingat hari pertama hasil jualan saya RM30 pada 1994. Dan alhamdulillah daripada RM30 itulah bermulanya sedikit demi sedikit menunjukkan kemajuan. So dari situ saya selalu ingat pada pesanan ibu saya yang banyak saya kongsikan dalam talks. Yang pernah dengar mungkin yang di dalam YouTube ada, iaitu satu nombor yang ibu kongsikan kepada saya. Kalau sempat boleh salin nombor ni, 1673655. Saya ulang sekali lagi, 1673655, 1653655, 1673655. So inilah nombor yang telah membina diri saya, karakter saya sehingga hari ini. Nanti di akhir sesi saya kongsi apa maksud nombor ini. So dari situ alhamdulillah berkat usaha hari ini selepas 30 tahun dalam industri buah-buahan, so saya telah menjadi bukan saja peruncit, mempunyai 40 kedai. Alhamdulillah, so 450 pekerja yang setiap hari bekerja di dalam syarikat kami, alhamdulillah. So kita juga pengimport untuk buah-buahan daripada 40 negara di pelosok dunia. Buah yang paling banyak masuk ke Malaysia, saya import daripada negara Mesir, 26%. Dan dari situ anggur adalah kesukaan ramai rakyat Malaysia, 28% hasil jualan daripada anggur. So dari situ alhamdulillah, itulah sedikit pencapaian daripada saya. Baik. Syukur kepada Allah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Adnan. Seperti yang kita maklum, di posting-posting Facebook ada beberapa kali viral berkenaan dengan perniagaan Tuan Haji Adnan dan juga MBG
ya, dan juga menjadi bagi saya salah satu cerita inspirasi. Kita semua di sini hari ini sebab kita ada satu mindset, dorongan, satu cita-cita dan kita mencari inspirasi daripada kita punya panelis-panelis yang hadir hari ini. Jadi bersama dengan apa yang Tuan Haji Adnan telah kongsikan tadi, kita dapat melihat revolusi perniagaan yang bermula daripada ayah dan ibu di pasar dan tepi jalan ke supermarket. Tadi baru saya kongsikan dengan Tuan Haji di kawasan Damansara Utama ada Starling Mall. Dalam tu pun kita ada kedai buah daripada MBG Fruits. So ini merupakan antara adaptasi yang kita terpaksa lakukan sepanjang kita menjadi seorang usahawan supaya perniagaan kita kekal relevan dan dapat orang kata komunikasi dengan masyarakat mengikut antonasi semasa apa yang diteruskan. Selain daripada tu, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bersama dengan ini kita punya legenda Datuk Jawahar Ali dengan Mr. Adnan is a business legend. Saya kenal daripada waktu kecil lagi. Ni batch my father daripada di Tandur, daripada zaman MFA dan pelbagai persatuan bersama. Grow up pun dengan Datuk Jawahar, ada duduk kat rumah dia kat Penang dan sebagainya. So saya pun banyak belajar daripada mereka. Dan pada masa yang sama hari ini kita ada dua panelis muda, generasi baru yang akan kongsikan juga mereka punya perjalanan yang di mana kita boleh lihat perkongsian antara dua perjalanan perniagaan untuk kekal, relevan dan boleh berterusan untuk diluaskan di Malaysia. So silakan Tuan Wesley daripada Borneo Dol, betul Tuan? Borneo Dol Sibu, right, from Sibu, please silakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua peserta. Dan untuk pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yapim kerana menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel. Dan saya rasa saya lagi rasa kecil berada dengan orang besar kat sini ni. Tapi kerana itu saya bersyukur juga sebab Yapim memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi dengan anda-anda semua. Okey, sedikit mengenai Borneo Dol. Borneo Dol adalah salah satu hasil craft tangan ataupun kreativiti yang saya hasilkan sendiri. Dan Borneo Dol ni tercipta pada sangat awal. Saya sangat pengusaha yang paling awal rasanya kat kalangan mereka ni. Saya start pada tahun 2020 iaitu pada masa PKP. Okey, pada awalnya Borneo Dol ni adalah sebagai hobi. Tapi pada tahun 2020 hobi saya ni menjadi viral. So tular di media sosial. Jadi pada masa itu saya berfikir pada diri sendiri, saya tersedar. Saya sedar bahawa Borneo Dol ni boleh pergi jauh, ada potensi untuk pergi lebih jauh. Jadi saya tukar hobi saya ni kepada bisnes ataupun usahawan. Jadi sangat baru sangat baru lagi. Alright, thank you so much Mr. Wesley. Dari situ kita boleh lihat saya percaya kalau bagaimana kita ada satu minda, contohnya in every crisis there is an opportunity. So Mr. Wesley has just shared masa dia start perniagaan tu pada waktu 2020, macam-macam krisis kan. Tapi pada waktu tu target market dia betul, orang di rumah tengok online tak ada apa nak buat, so dia develop produk ni and dapat satu liputan yang meluas and dapat menjadi satu produk atau jenama yang diterima ramai, betul ya? Betul. Baik. So selain daripada itu saya silakan tuan daripada Malaysian Chinese Muslim Chamber of Commerce, Mr. Edmus, untuk perkenalkan dan kongsikan sedikit latar belakang. Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, so yang pertama sekali, terima kasih kepada Yapim kerana menjemput kami untuk menghadiri majlis ini dan terutamanya tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian kami. So semoga perkongsian kami ini akan memanfaatkan semua insya-Allah.
So, seperti mana yang Tuan Moderator kongsikan, saya dari Dewan Perniagaan Cina Muslim, CMCC, bukan Magma. Magma berdakwa untuk mualaf semua dan sebagainya. So, kita lebih fokus kepada perniagaan. Dan saya sendiri telah menceburi dalam bidang advisory, incubation dalam lebih kurang 6 tahun yang lepas. So dekat sinilah kami macam mana kami incubate business, contohnya macam mana saya nak boleh grow, macam mana saya boleh expand. So basically itu apalah yang saya buat. So untuk mengaitkan dengan apa yang kita akan bakal kongsikan hari ini ataupun kita punya tujuan utama hari ini adalah berkenaan dengan jaringan strategik lah. So I think bahagian saya taklah saya kongsikan benda inspirasi kan. So I rasa lebih baik saya kongsikan tentang apakah cabaran ataupun apakah risiko yang bakal dihadapi oleh tak kira sama ada micro ataupun kita cakap SME lah in general kan, supaya kita boleh elakkan daripada juram-juram yang tak patut kita terjebak kat dalam. So pasal inspirasi ni mungkin legend-legend yang kongsikan, dan kami anak muda sikit kongsilah sikit-sikit apa yang kami telah langgar dinding ke sana sini. So I rasa macam ni akan lagi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, betul. Thank you. Terima kasih saudara Edmus. Seperti yang kita sudah sedia maklum dengan kita punya para panelis hari ini, jadi kita teruskan dan kita cuba silakan Datuk untuk kongsikan berkenaan dengan jaringan strategik, bagaimana Datuk punya keadaan bisnes yang Datuk teruskan dengan pelbagai jenis inisiatif untuk diterima awam, sebab pelbagai cabaran yang kita hadapi daripada permulaan perniagaan, antaranya waktu kita kehilangan kapal terbang dan juga waktu ada ketidakstabilan politik dalam kita punya negara, di mana kita ada pelbagai perubahan dasar dan juga agenda nasional, dan kita sebagai usahawan perlu mengadaptasi untuk memastikan kita kekal dalam perniagaan, dan juga kita perlu mengadakan pelbagai jenis usaha sama, CSR, program yang kita perlu lakukan untuk memastikan kita menyokong atau mendukung dasar-dasar yang berkaitan dalam negara. Datuk, silakan. Pada hakikatnya itulah ya, dalam perniagaan ni cukup mudah sebenarnya. Usaha kita paling-paling penting, dan keikhlasan kita dalam menjalankan perniagaan, dan bagaimana kita entertain customer ni, tak kira lah siapa dia. Kadang ni kalau restoran ni, kadang ada taraf timbalan menteri pun datang, kadang mungkin staff kita tak kenal. Maknanya kita tak boleh nak pilih bulu. Jangan amalkan, bukan di mana-mana saja pun, siapa saja yang datang ke premis kita santuni sebaik mungkin. Kita jaga adab, kita jaga, yang paling penting yang saya praktikkan di premis saya adalah kebersihan. Kebersihan, kalau saya lah perumpamaannya, kalau saya pergi mana-mana daripada luar kawasan, ke luar negara ke, tempat pertama yang akan saya tuju, saya tengok mana rupa dia punya tandas dia. Halal tu memanglah kita ambil titik halal, dan satu bila mana kita tengok permis dia, kadang-kadang ada setengah kedai luar memang cantik macam bunga, tapi kalau tengok bilik air di belakang tu, kalau tak semenggah tu, minta maaf lah, saya memang fikir 8 kali lah, bukan tak pergi. Hari yang sama tu mungkin saya akan keluar, lepas tu beli air mineral pun jadi. Dan itu juga yang paling penting. Sekarang ni kita perniagaan ni mesti ada hala tuju dia. Dan saya ni mula-mula saya datang berhijrah ke Kuala Lumpur ni pada tahun 1994 tu bermodalkan RM600 saja. Ini lazim saya kongsikan. Maknanya tak semestinya you ada duit berkepuk baru nak buat satu perniagaan, ataupun perlu dapatkan pinjaman ke. Kalau masa itu nak pinjam duit, siapa nak bagi pun? Tak ada siapa nak bagi. Mungkin hari ini bank akan datang pada kita. Pada ketika itu, yang paling penting yang daripada RM600 yang kita ada tu, mana usaha kita. Jangan pula nanti dah ada duit sikit nak beli kereta pelik-pelik lah. Dah lagi jangan naik atas upgrade sikit kan, nak tambah bini lah. Yang tu simpan dulu.
Maknanya kita nak lazim orang tanya apa, ada kat kadang-kadang apa kawan-kawan seluruh tanya, "Tok, bini berapa?" Saya kata bini masih satu, anak je bertambah. Kedai alhamdulillah ada. Yang paling penting kita jaga kebajikan apa pekerja-pekerja kita dan juga menjaga yang paling penting Amir, kita jaga karya kita. Kalau kita hendakkan perniagaan kita berjaya makmur, pada saya lah apa yang saya nampak, mungkin dalam kadang banyak orang tanya apa cabaran-cabaran selama apa berniaga ni tu dia. Saya rasa tak ada apalah yang kata Allah tak uji kita lagi sebenarnya. Kalau pada musim Covid, itu masa yang mencabarlah. Kalau boleh sampaikan sampai tahap duit simpanan saya personal memang tak ada. Macam kalau ASB saya tak pernah keluarkan 1 sen pun selama sebelum Covid tu. Tapi masa Covid tu semua alhamdulillah Allah dah ambil dah. Semua tu maksudnya untuk kelangsungan perniagaan, nak bayar sewa, bayar gaji, bayar gaji. Yang paling penting gaji. Right. Dari segi gaji ni you don't compromise. Right. Kalau sewa tu mungkin masa itu kalau jabatan-jabatan kerajaan atau pemerintah, sewa pun dikecualikan macam di Putrajaya, di BPS. Jadi Datuk ada negotiate dengan staff tak, macam ada pengurangan walaupun bayar tu ataupun masih bayar pada tak tergamak nak negosiasi. Sebab tak ada overtime masa tu, dia bagi gaji basic ni, iaitu saya kata simpanan saya tu SIFA. Tapi alhamdulillah kita tidak, kadang yang paling kita takutkan jangan sampai kita ni terbudaya berhutang, terpaksa meminjam. Kadang ni lagi-lagi pula bila dalam peringkat kita nak naik ni, yang paling kita takut scammer. Sekarang ni zaman scammer ni memanglah yang cerdik pandai. Ambil maklum semua ini benda ni kadang dapat OTP lah, dapat WhatsApp, email. Kadang-kadang email yang cakap dia nak bagi wasiat pun ada tu. Nak bagi wasiat 10 juta kan. Dekat apa benda kan. Dia nak bagi penama. Jadi silakan Datuk. Itulah tidak sekarang ni sekarang ni cabaran dia itu je. Kalau bercakap saya, kalau kata saya ni bukan industri player, pada hakikatnya saya tak tahu seperti yang saya sebut. Saya bukan bangga saya tak tahu masak. Sebenarnya saya nak menunjukkan pada orang di luar sana yang mana ada di sini, maknanya segalanya mungkin dengan usaha kita. Baik. Dan lagi satu yang jadi amalan saya, ini amalan daripada arwah atuk saya, seboleh mungkin lepas subuh jangan tidur. Tapi saya ni kalau bulan puasa tu, kalau balik malam ada qiyam apa semua yang tidur. Yang hari lain insya-Allah sampai ke sudah bulan depan nak masuk 60, saya sebekam di antara budaya yang arwah atuk saya praktikkan lah. Itu saya di antara yang saya nampak Baik. Jadi kat situ kita boleh lihat bukan sahaja dunia dan juga akhirat, maksudnya kita perlu menyeluruh sebagai seorang nak membaiki diri kita untuk menjadi seorang usahawan atau modal insan atau seorang pemimpin. Kita perlu menyeluruh secara syumul dan kita perlulah ada kesedaran untuk membaiki berterusan. Macam Datuk kata, mungkin adalah waktu Ramadan tu terlajak sikit atau terlelap semula, tapi disiplinkan diri. Pada umur 60 tahun boleh nak masuk 60 tahun belum lagi kan, tapi mendisiplinkan diri, memberikan komitmen pada diri, dan ini semua adalah ciri-ciri untuk kita menjadi seorang usahawan atau pemimpin atau bisnes yang berjaya. Kita perlu ada semua intipati yang ni bukan sekadar cerita kita sembang-sembang. Kita memang sembang santai perkongsian, tapi kita nak ambil apa yang telah kita, orang putih kata learn, if you don't learn from other people's mistake, you are the biggest loser. So orang-orang yang dah berjaya ni, dia banyak melakukan kesilapan dan dia tak segan melakukan kesilapan sebab dia tahu kalau aku tak silap macam mana aku nak belajar, betul tak Datuk kan? Kalau aku tak teruskan, dan bila Datuk kongsikan tadi habis ASB, habis untuk semua saving untuk bagi kat staff, maksudnya komitmen. Kadang-kadang kita yang duduk sebagai hadirin hari ini, mungkin ada yang menjadi staff kan, mungkin dia tak faham apa yang dilalui oleh owner ataupun usahawan tersendiri. Mungkin hari ini ada yang nak jadi usahawan akan datang ni, perlulah ada mindset ni. Bila dah jadi usahawan nanti,
nak perlu letakkan staff dulu sebelum kita, nak kena selesaikan masalah dia dulu sebelum kita, kan? Jadi seterusnya saya juga nak tanya kepada MBG, Tuan Haji Adnan, berkenaan dengan apa yang Datuk kongsikan tadi waktu COVID. Waktu COVID ni merupakan satu waktu yang sangat unik kerana dia berlaku 100 tahun sekali. Mana-mana usahawan yang terpaksa melalui cabaran COVID ini akan mempunyai jati diri dan pembinaan muhasabah usahawan yang berbeza. Kerana dia terpaksa, apa yang tengah buat ni, terpaksa transisi dan tiba-tiba ubah strategi, hala tuju, objektif dan cara nak mencapai. Jadi kepada Tuan Haji Adnan, masa kita membuat perniagaan buah ni, banyak yang Tuan Haji kongsikan tadi, buah-buahan yang diimport ke dalam negara, kan, daripada tadi dimaklumkan Mesir dan sebagainya. Jadi waktu rantaian ni terjejas dengan COVID dan logistik menjadi satu isu yang besar. Bagaimanakah Tuan Haji melangsungkan perniagaan dan memastikan bekalan ini tidak putus? Ini jangan 100 tahun sekali lah, sekali cukup lah. Istighfar banyak-banyak. So waktu itu saya masih ingat, sebelum COVID melanda Malaysia, kita dengar COVID juga, dengar dekat China. So dengar sekadar berita lah. Sebab sebelum ni China pun pernah dilanda penyakit, kalau tak silap saya SARS. So kita buat je sebab dia SARS kat Hong Kong, ya, lepas tu tak SARS ke mana pun. Kan gitu juga dengan COVID waktu itu, kan kita hari-hari tengok berita, tengok kat TikTok, tengok itu. So, saya masih ingat waktu itu MBG ada 55 kedai, 450 pekerja. Sebelum Perdana Menteri Muhyiddin kita mengumumkan COVID, kluster Seri Petaling waktu itu, saya ada 50 kontena dari dekat laut on the way masuk ke Port Klang. Berarti itu benda itu on the way datang, tak boleh stop punya. Sebab kita order buah dari masa ke semasa, kan, so sentiasa pastikan bekalan cukup. 50 kontainer bukan 50 kotak 50 kontainer yang kat Port Klang tu satu dekat bilik ni boleh isi 2 kontainer lah, bayangkan 50 kontainer tu. Lepas tu waktu itu ada 450 pekerja, kos operasi sebulan 3 juta ringgit. So purata sehari 100,000 lah. Saya Datuk pun mengalami nasib yang kurang lebih. So sehari 100,000, kalau perniagaan berjalan, Alhamdulillah boleh bayar. Tapi kalau perniagaan berhenti, berapa keping 100,000 kita boleh sediakan untuk top up. Itu cabaran besar. So dari situ, bila Perdana Menteri umumkan semua shopping mall kena tutup, so dari situ soalan pertama saya tanya kat saya tim, berapa outlet kita boleh buka. So dia cakap, bos tinggal 6, 49 kena tutup. 6 tu pun dekat supermarket CS, kita consignment dekat dalam. So bermaksud jualan dari 12 juta menjadi 2 juta. So 10 juta tak dapat niaga. So kos operasi 10 bulan lah Tok. Satu bulan 10 juta. Jualan sebulan 12 juta. Jadi sekarang tinggal 2 juta. Lepas tu lockdown kita kan 8 bulan kan. Tak tahulah berapa lama. Astagfirullah. Mula-mula cakap 2 minggu. 2 minggu tunggu, 2 minggu. You bayangkan tunggu. Kan, bila you buat perancangan tu, you ingat okey lah sikit lagi. Tak habis lagi. Sikit lagi. Tak habis lagi. Sikit lalas tinggal sikit pun tak ada dalam bank tu, semua dah terpaksa invest balik. Right. So waktu itu ambil satu tindakan berani, saya gunakan handphone saya ambil gambar kurung saya waktu itu penuh, saya bagi tahu dalam saya punya broadcast WhatsApp, bantulah saya, ada buah banyak on the way masuk, macam mana nak habiskan. Dan waktu itu mewujudkan satu peluang yang tanpa dijangka, iaitu sebenarnya ada ramai orang waktu itu kehilangan sumber pendapatan. Mereka jual barang secara online, barang-barang yang tidak essential, seperti fashion, kosmetik dan sebagainya.
So dari situ mereka akan balas WhatsApp. So mereka sedia untuk jadi jual buah, macam mana nak melalui proses roadblock semua, tak boleh datang ke tempat untuk ambil. Oh, waktu itu aku berani lain macam. Menteri JKM tak ada kan sini? JKM bagi aku surat membenarkan kenderaan boleh bergerak sebab kita essential. Aku broadcast ke surat tu kat diorang, kau pakai surat ni, kau datang ke kedai saya. Nanti sampai kat sini aku chop sign. Semua staff pandang kat aku, ni perang ni, ikut arahan, jangan ikut peraturan dulu. Alhamdulillah jualan kerana tindakan ni 2,400 orang sudah daftar untuk jual secara borong dengan kita. So jualan daripada 12 juta menjadi 6 juta. So dia waktu yang sama turn around terus. Within Same month. Same month Yes. So apa yang kita boleh ambil kupaskan di sini adalah adaptability to change, kan? Immediate adaptation to challenges, kan? Bila you dah tahu satu masalah tu timbul, kan, as the business leader, as the captain of the ship, orang kata kalau bahasa Melayu, kalau nahkoda kapal ni dia tak boleh nak tinggalkan anak kapal dia. Kalau kapal tu nak karam, kan, yang last to abandon the ship will be the captain of the ship. That is the respect and honor you have. Jadi apa yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran hari ini adalah, as the business owner, perlulah ada passion, perlu ada critical thinking, perlu ada all the things outside the box. In every crisis there is an opportunity. What do we do about it? Tuan Haji Adnan, immediate adaptability. Okay, ambil risk, entrepreneurial traits, innovative, risk taker, adaptable. So dia ambil risiko, tak apalah. Aku terpaksa gunakan surat ni untuk memastikan at least stok-stok ni tak rosak. Banyak lagi masalah yang boleh timbul. Tapi if as a leader, as a business owner, you ada mindset yang asyik nak spell out problem statement saja. You tak ada solution. Oh, masalah ni kalau aku buat surat ni kan aku kena pula macam ni, kan. You kena solve one by one, step by step, kan. Sebab kadang-kadang kita nak ambil 2 step, 3 step, kita tak tahu the next step tu mungkin dah boleh shortcut 3-4 step pula. Tapi kita nak plan visionary jauh sangat. Sebab bila waktu krisis, kita terpaksa adapt. So daripada sana, dapat dalam masa bulan yang sama, daripada 12 juta jatuh ke 2 juta, dapat naikkan separuh pergi 6 juta. Still berdarah lah, tapi at least ada nampak harapan lah, macam okay lah, ada something coming, right? Balik kepada Tuan Wesley, same thing that Tuan Wesley started is opportunity. Every crisis has an opportunity. Started during COVID, right? During Please. COVID, correct. Yeah. Yeah. So maybe you can share how do you get the exposure daripada community dan masyarakat, dan tiba-tiba boleh jadi viral dan trending, kan, dan menjadi satu produk yang masyarakat ataupun community sekarang menghargai, appreciate the art in it. Okay, terima kasih. During COVID, I think semua orang menghadapi masalah masing-masing, termasuklah saya. Saya tak hilang kerja, okay, tapi kurang sikit lah sebab kerja saya memerlukan hours untuk saya dapatkan allowance. Jadi saya hilanglah segala allowance tu. Jadi apabila Borneo Doll yang saya cipta viral, jadi sebab tu macam tadi saya katakan, saya ambil melalui platform apa platform tu? media sosial. Yang mana? Instagram dan Instagram. Facebook. Masa tu belum TikTok, Masa tu belum ada TikTok. Okay, Belum naik lagi lah TikTok masa tu. Right. Mostly Instagram dengan Facebook. Jadi pada masa tu macam saya cakap earlier on, saya ambil peluang tu, saya terus tukar my hobby dari tu pergi ke business. Saya tukar pergi business dan saya pun tak jangka. Actually masa saya tukar bisnes tu ramai pula permintaan. Jadi dalam negara dan luar negara atau dalam negara? Dalam negara Malaysia dan
juga luar negara, Ada luar negara juga. termasuk Singapura, Amerika Syarikat, Wow. United Kingdom juga sampai. Jadi what is the range yang you jual? Sebab this is something different kan. Ini kita cakap Zen millennial punya business structure kan. So what is the price range of this doll yang you jual ni? Mostly, my Borneo doll is custom made. Okay. Custom made means I do kalau ada order ataupun pesanan daripada orang ramai, saya akan ambil dan saya akan buat mengikut kehendak mereka. Jadi dia punya range tu starting price dalam 300 lah, 300. So it's quite a kira macam premium art collector item. Collect. It's a premium collector item. Betul. Right? Dan pada masa yang sama you dapat nak menghargai culture dan juga kita punya art, especially sebagai sebuah negara yang multiracial, multicultural, kita ada kepelbagaian budaya. So you dapat nak transition Borneo punya, is a good branding lah. You guna apa, Borneo doll. Borneo doll. So you dapat a good exposure overseas, and juga you apa yang tuan kongsikan dengan saya tadi, dia pakaikan pakaian-pakaian tradisional etnik Sarawak. Betul? Betul. Saya gunakan pakaian, saya akan membuat semula pakaian tradisional, especially dari Borneo, Sabah dan Sarawak, dan membuat secara tangan lah, handmade, dalam skala kecil. Okay, so you skala draw, kecil. you lukis ke, you jahit ke? I jahit dengan semua. Borneo banyak aksesori kan, dalam pakaian dia macam-macam jenis, macam-macam color, macam-macam perhiasan kat Jadi kepala. nak kecilkan dia untuk size doll tu macam mana you? Yang tu saya memang pada mulanya saya memang sebab benda ni baru, tak pernah ada orang buat, tak ada lagi dekat YouTube ke apa untuk saya jadi benchmark untuk saya buat kan. Saya memang reka sendiri, everything by hand lah, semua try and error. So far masih ada tempahan yang berterusan? So far masih ada. Alhamdulillah. So macam mana you teruskan untuk dapatkan marketing, exposure di TikTok dan sebagainya? Okay, selepas COVID, jadi untuk saya meneruskan lagi apa yang karya saya ini, dan saya sangat bergantung kepada media sosial seperti Instagram dan Facebook. Sebab untuk zaman sekarang ni, platform-platform ni adalah sangat luas dan sangat kuat sebenarnya. Platform media sosial ni boleh menaikkan nama anda dan juga menjatuhkan anda dengan serta-merta. Jadi saya gunakan yang sebaik-baiknya, dan saya terima kasih kepada Kraft Tangan Malaysia. Kraft Tangan Malaysia juga telah mengiktiraf Borneo Doll sebagai hasil kraft tangan dan gaya hidup. Wow, very nice. Alhamdulillah. Itu pun kita boleh tengok di situ merupakan satu revolusi industri. Mungkin kalau dulu maybe 20 years ago kan, agensi kerajaan mungkin dia pun tak nampak to appreciate in terms of art. But today dia kata sebagai apa tadi? Sebagai hasil kraft tangan dan gaya hidup. Gaya hidup, lifestyle, art and culture. So kita adapt to the new trend of market. Jadi terima kasih banyak-banyak saudara. And Mr. Admas, saudara Admas, untuk your side, saya nak tanya untuk saudara kongsikan sedikit you punya dari segi background persatuan komersial, bagaimana waktu COVID ni adakan jaringan strategik dengan industri-industri yang terkesan dan membantu mereka untuk kekal meniaga atau kekal terapung sebelum kelestarian ataupun post-COVID and pre-COVID. Bagaimana you adapt usahawan ni kan, mungkin waktu COVID dan post-COVID. Sebab bila kita bercakap pasal krisis, post-COVID again you kena adapt pada satu culture yang baru pula. Buyer behavior berubah, orang dah tak online sangat, so orang masih nak ada the customer experience, orang still nak ada face-to-face communication. Silakan tuan. Okay. So terima kasih Tuan Moderator. Tapi sebelum I menjawab soalan Tuan Moderator, I ingin mengambil peluang ni untuk merumuskan apa yang tadi Dato' Haji dan Tuan Haji Adnan yang kongsikan. So first thing first, for me COVID tu tak sama. Lockdown, MCO untuk saya tu is Alhamdulillah. It's the best thing that ever happened to me. Sebab itu juga peluang untuk saya mendalami agama Islam.
So for me, it's alhamdulillah. Then apa moral of the story yang saya dapat petik dari Datuk Haji dan Tuan Haji ni adalah la haula wala quwwata illa billah. Kan? So there is no power except from Allah. So sebagai entrepreneur, once we do our best, improvise, adapt, critical thinking, problem solving tu adalah ciri-ciri yang patut ada dekat setiap usahawan ataupun kita cakap at least head of departments, kan? So itu adalah ciri-ciri yang penting. So when we do our best, you do the rest, insyaAllah. So itu yang saya yakin lah, all this time. So kembali kepada apa yang Tuan Moderator tanya. Okay, during COVID tu, sebelum COVID sebenarnya saya sudah cakap banyak pasal digital transformation, kan? So apabila COVID melanda, selain daripada apa ni, I continue belajar agama Islam ni. So kita terus serve kita punya customer ataupun kita punya client in digital transformation. So most of the business sebenarnya Dewan Perniagaan ni kami cuma tubuhkan kebelakangan ini saja. So before this saya like work solo in business advisory. So banyaknya SME dia sedar bahawanya time COVID sebenarnya sebab banyak pekerja yang tak boleh datang kerja ataupun banyak yang kena retrench. So baru SME itu dia sedar bahawanya sebenarnya tak perlu cost ataupun labor yang begitu tinggi. Kan? Dan banyak lagi contoh macam setiap kali orang akan tanya, Amos macam mana nak growkan saya punya sales, macam mana nak growkan saya punya business. So apabila saya kongsikan like this simple formula, mereka akan, apa pasal saya tak dapat fikir, kan? So it's a very simple formula. So dekat entrepreneur ataupun business owner, dia akan fokus dekat mana? Sales, kan? Tetapi ramai yang dia overlook di mana sebenarnya business, apakah business? Business is about mathematics and management. So kita kembali kepada mathematics is about dollar and cents. Dia tak ada, saya rasa, saya yakin, tak punya. Dollar and cents dulu. So kalau kita cakap kepada formula ini, business is about sales minus cost equals to profit. Kan? So kalau kita cakap sales tu is 10, tolak cost 9, equals to profit 1. So sekarang macam I nak naikkan sales so that I punya profit 2. So fokus tu dekat sana, naikkan sales. Tapi kalau saya naikkan sales saya dari 10 ke 20 tu, cost saya tetap 9 ke 18 dan I dapat 2. Tapi nisbah tu sama. So dekat time MCO ni adalah satu time yang bagus untuk semua orang kurangkan cost. Why? So the other calculation 10 tolak 8 equals to 2. So tanpa saya menaikkan saya punya sales dengan saya control saya punya costing tu, I punya profit sudah double up. Macam itulah. So tapi kita tengok walaupun banyak SME yang during COVID tu mereka adapt this and that, tapi lepas COVID, lepas MCO everything back to normal. Okay, dari sudut business ke, kalau kita cakap dari sudut mungkin daily habit tu, I rasa sebenarnya saya sangat rindu time COVID tu sebab everything is so precious. Contoh dapat keluar tu, Masya Allah, dapat keluar kan. Dapat surat tu, dapat macam tu, dapat surat tu kan. But sekarang it's like, for me lah personally, I see people take things for granted. But back to the business aspect tu is always sebelum kita fikir tentang berapa duit yang I boleh jana tu, kita fikir dahulu berapa cost yang I boleh kurangkan. Macam tu lah. So berkenaan apa yang Tuan kongsikan tadi, bagaimana pula dengan macam kita cakap tadi, perniagaan waktu COVID dan selepas COVID, kan akan ada pasaran yang berbeza atau sometimes dia ada dua-dua market lah, dia dapat capture dua market. Some people they adapt to online, kan, dia ada online base. Generasi baru kebanyakannya online base. Generasi sebelum ni dia nak tengok physical, touch and feel. So bagaimana kita nak memastikan usahawan-usahawan yang terjejas ni bila pasca COVID ni dia punya business model tu still beneficial kepada business dia. Jangan dia tersalah buat keputusan di mana mungkin
dia rasa tak payahlah online semua kan, tadi macam cakap mungkin dia take for granted lah kan, dia kata tak payahlah online semua, kita just buat fokus face to face or B2B. So what is your take on that? Test. Okay. So kepada yang macam mana saya nak adapt ke I punya business model ke, I rasa time COVID ni dia sudah tukarkan kebanyakan industri. So tetapi berbalik kepada contoh whether SME ke micro ke, kita kena tahu di mana, tak kira social media platform apa yang saya pakai pun, is traffic saya dekat mana. Perkara traffic ni sangat penting. So, contoh, if let's say business saya dia tidak relevant dalam TikTok tu, buat apa I nak hire influencer untuk promote in TikTok? Kan? So mungkin I punya contoh, kalaulah I punya traffic tu mungkin, contoh kalau I buat engineering parts, maybe aero parts tu, potensi customer saya biasanya akan melalui channel apa untuk reach saya. So mungkinlah dia ada dia punya purchasing department tu yang akan Google search, contoh dari Europe ke, dia akan Google search like supply yada in Malaysia. So contoh kalau dia search benda macam tu, traffic tu dari mana? Contoh dari Google, kan? Tapi adakah kita dapat memposisikan kita dekat Google tu menerusi contohlah Google Ads ke dan selainnya, so that orang dari luar, contoh dia search particular keywords tu, dia dapat menemui kita. Dan I tak akan spend contoh dekat Facebook marketing ke, Instagram ke, itu bergantung kepada industri. So sebagai business owner, kita kena tanya diri kita sendiri, dari mana my potential prospect will come from, or how they will access to me. Sebab mengapa? Contoh kalau I guna Google Ads, dekat sini I sudah cakap 2 kata kunci lah. So insyaAllah semua orang boleh catat, is traffic dan kata kunci. So kalau menerusi kata kunci, lepas traffic masuk dah, iklan dapat, orang sudah klik dah. So Google pun sudah charge contoh RM1 ke RM2 ke per klik ke. So apa proses seterusnya? Setiap sales, setiap business transaction tu dia adalah satu proses, dan setiap proses tu is measurable and is scalable. In business, so long as it is not measurable, means it's trash, rubbish. Kalau contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada seorang head of department yang datang, ya Datuk, sekarang ana rasa ekonomi merosot, tak boleh buat. Tak ada rasanya. Sama juga kalau hari ini kita pergi jumpa doktor tengok, Tuan Haji, I rasa Tuan Haji ini sakit kerongkong. You berani percaya doktor tu? You tak, because there is no feelings. It's all about analytical, kan? So back to the process tu, setiap business transaction, whether it's online ke, especially online, it's about getting leads. Dapatkan leads dulu. So kalau tak ada leads, you tak ada peluang untuk present, you tak ada peluang untuk follow up. When kita tak ada peluang untuk follow up ataupun present, kita tak ada conversion. When there's no conversion, there's no sales. When there's no sales, there's no profit. So everything is about data. The rest are all drama lah. Untuk saya lah. So bagi kita yang serve kita punya client dari segi advisory tu, kita akan tembak all the head of department. Apa data apa KPI yang bos nak tengok, dan you macam mana nak deliver, apakah SOP tu. So, kalau tak ada SOP, tak ada KPI. So tak adalah rasa-rasa ke makan kuih moy ke, tak ada. So it's like straight to the point lah. Baik. Alright, thank you Saudara Atmas. Alright, so balik kepada apa yang telah Atmas kongsikan, kita tanyakan kepada Datuk, bagaimana pula dengan rangkaian restoran Datuk dalam mengadaptasikan target market audience, dan juga sama ada online base atau masih restoran base, tak ada buat online marketing sangat, kongsikan Datuk. Alhamdulillah, sekarang ni kita kena berubah lah, kena fikir luar kotak. Macam cakap tadi, semuanya ada like, macam restoran mamak ni, consider like one roof center lah, ORC. Semua makanan ada di bawah satu bumbung. Daripada makanan Thai-nya, mamak, western, segala-galanya ada. Tapi bila benda-benda ni dah ada di pasaran, dah ada dengan harga yang berpatutan, dan sudah semestinya lah kita kena adaptasi sekarang. Kalau food delivery system, segala benda-benda ni memang kita guna pakai sebaik mungkin, dan kita bagi priority juga. Kalau ada Food Panda
semua datang ambil order, kita letak khusus satu staff untuk monitor yang tu juga. Tak macam sekarang ni, macam kita boleh ambil like Mahbub di Bangsa umpamanya, dia punya he's one of the sales yang tinggi di bawah Foodpanda ni. Mahbub untuk dia punya Foodpanda, dia memang dia dapat 5 star pun. Maknanya kita kena bagi prioriti. Apa kita buat tu kena buat dengan sepenuh hati, buat sehabis baik, jangan buat alang-alang. Kalau kita nak, kita appreciate customer. Kalau macam rider-rider yang datang tu, kalau dia tunggu setiap 1 saat tu, kerugian pada mereka. Dan Kita dia hargai masa mereka kita kena juga. hargai. Baik. Doa daripada mereka juga penting. Kalau dia lambat menunggu, dia sumpah seranah kita, kalau kena 40 orang sumpah seranah, memang jahanam. That's the very simple life. Nampak tak bila nak fikir berkenaan bisnes tu kan, sampai kita kena fikir juga pasal rider tu kan, dia nak tunggu berapa lama kan. Maksudnya kita ni bukan itu kan masalah aku lah, aku dah Foodpanda punya masalah lah kalau lambat kan. Kalau kita tengok kan perbezaan dari segi leadership yang kita nak belajar hari ni kan, kita nak adapt to this leadership quality. Walaupun Foodpanda is an outsourced third party punya service provider, tapi nak provide the solution. The rider siapa dia? Ya, Foodpanda maybe the giant. Betul. Siapa yang Di bawah ni rider itu ni. hanya. Dan pada masa sama Datuk fikir kan, mungkin ada tak sediakan minuman ke apa kalau dia tunggu lama ke. Kalau saya tanya, kita pun kalau dia adjust tunggu lama tu tak adalah. Kalau kita maknanya kita banyak satu bertolak dia lah. ansur. Okey, Kita baik. appreciate. Itu yang paling penting. Tapi Datuk punya business model untuk rangkaian restoran Ali Maju berapa persen dari segi online dan juga walk-in? Macam online tu Online ada sekarang ni good, kalau during COVID memang very high lah. Tuan tuan cakap tadi kan, dia bila kata sebut dia bersyukur Allah takdirkan menjadinya COVID tadi kan. The same thing happen to me. Pada saya masa tu mana sebab Muhammad Chan juga ada di antara penyumbang pada permulaannya untuk sukarelawan-sukarelawan di bawah Jabi, kami juga di bawah Jabi Food Bank. Itu juga niat saya mulanya, sungguh tak ada perniagaan, duit pun tak apa ada, tapi saya sendiri approach pengarah Jabi ketika itu, Datuk Haji Ismail, minta Tuan Haji saya nak menyumbang. Muhammad Chan juga kami ada same konsep, but sampai sudahnya pengarah Jabi itu sebenarnya sampai bila nak menyumbang. Atas lagi saya ada gerak, tapi benda yang tu tadi dijadikan rezeki, Allah jadikan, tukarkan jadi rezeki bagi kami, menyediakan makanan kepada sukarelawan-sukarelawan. Ini tengok macam mana Allah takdirkan. ubah. Jadi kat situ yang penting kita cakap tadi, jaringan strategik balik kepada kita punya topik hari ni. Kalau Datuk tak ambil inisiatif nak pergi jumpa dengan pengarah Jawi Engin dengan hasrat yang murni nak bantu, walaupun sebab kita faham semua orang sedang hadapi krisis ni, bukan sekadar kita je, orang lain ada cabaran yang lebih besar. Pada masa yang sama ada peluang yang ditawarkan kepada Datuk. Sampai bila nak Allah takdirkan. Betul. Itu peraturan ni. Allah yang takdirkan untuk dapat peluang, dan seterusnya juga membantu pada kelangsungan perniagaan. Baik. Pada saudara Tuan Haji Adnan, bagaimana pula dalam dari segi teknologi telah mengubah atau membantu direksi perniagaan Tuan Haji pada waktu COVID dan pasca COVID sekarang ni? Ni handphone hari ni melekat dengan diri kita. Tak cukup dengan handphone, lepas tu ada pula eye wash. Lepas tu sekarang pula keluar cermin mata. Tak tahulah apa jadi nanti. So sebelum COVID 3G, waktu COVID 4G, sekarang sudah 5G. Setiap 1G kalau kita perhatikan ada banyak industri telah dilucutkan daripada perlumbaan. Waktu 4G banyak pemandu taksi mengeluh. Waktu 5G sekarang orang dah start tak pakai otak, dia pakai ChatGPT lah, pakai AI lah. Astaghfirullahaladzim. Tak tahulah apa jadi nanti dengan anak cucu aku. So dari situ perniagaan akan perlu menyesuaikan diri, tapi yang paling penting sebagai seorang usahawan, sementara menyesuaikan diri, kita kena tahu apa kekuatan diri kita. Kalau kita kuat di digital, kuat di marketing, kuatlah di sana. Tapi kalau tak kuat, jangan bagi shock sendiri, orang lain boleh buat, kita pun ikut nak buat. So perniagaan saya dalam online 1%, 99% daripada offline.
So fokus pada apa? Fokus pada rasa, fokus kepada kualiti, fokus kepada harga. So pastikan rasa tu sedap, itu nombor satu. Lepas tu barulah kita pergi ke kualiti, barulah pergi ke harga. Kalau kita nak letak harga di depan, kualiti nombor dua, rasa di belakang, macam mana customer nak datang balik? So dari situ fokus kepada customer service, money back guarantee, itu maksud MBG. So alhamdulillah. So far ada customer datang minta duit balik tak? Tuan Haji. Customer kalau customer guarantee kan. customer jangan cakap datang minta duit balik, dia komplain sikit je terus ganti. Okay, hebat, Masya Allah. Nanti kalau dia komplain dekat Facebook, komplain kat YouTube kan, Habis masalah. viral terus kan. Bad marketing terus Baik, terima kasih Tuan Haji. Apa yang saudara Edmus maklumkan tadi adalah sangat relevan. Back to the business lah. Business model masing-masing. Ada yang online based, ada yang target audience dia memang pada platform-platform, ada yang memang walk in. Mungkin pada apa yang maklum tadi, buah kan. Berapa orang hari ni dia beli durian online? Boleh angkat tangan tak? Ada tak orang beli durian online? Maksudnya nak ada user experience, nak pilih, nak kopek, nak rasa okey sedap ke tak sedap, lembut ke tak lembut, you know. So berbalik kepada business model masing-masing, right? So pada saudara Stanley, macam mana saudara rasa untuk moving forward untuk memastikan kelangsungan produk doll ni, Borneo doll ni sentiasa adapt and dapat relevant and expand the market, ataupun lepas ini nak perkenalkan produk-produk baru di dalam pasaran? Silakan sir. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bagi saya Borneo Doll, industri saya berbeza dengan industri Tuan Haji, dengan Tuan Haji juga makanan kan. Jadi saya bahagian industri kreatif ataupun fashion lah. Okey. Jadi strategi saya, antara strategi yang saya telah gunakan dari awal permulaan saya 2020 adalah membuat kolaborasi. Kolaborasi ini adalah antara saya dengan nama-nama besar lah. Kalau contoh, kalau industri hiburan, nyanyian, ramai artis-artis penyanyi baru dia akan berkolaborasi dengan penyanyi lama yang dah ada nama. Dari situ mereka dapat menaikkan nama mereka, taklah tinggi tapi dikenali ramai. Jadi dalam industri yang saya jalankan sekarang ni, begitulah, samalah lebih kurang konsepnya. Jadi saya berkolaborasi dengan Kraft Tangan Malaysia, dengan KL Fashion Week, dengan universiti tempatan dan macam-macam lagi lah. Dan terbukti dari situ nama Borneo Doll ni dikenali lah. Ada satu saya rasa dalam bidang fashion ni pun ada merupakan satu industri yang sangat membangun di Malaysia. Kalau kita tengok nama-nama fashion, Rizalman, Rizman, Ruzaimi dan beberapa penama yang lain lagi, Bon Zainal dan sebagainya, ada satu minat, dan ini merupakan satu conversion of art and appreciation in a very different form. And menjadi satu produk yang menjadi collector's item. Ya, betul. Ya. Itu Dan penting. saya rasa pada masa yang sama dapat mengkongsikan the rich cultural background and history. I'm sure orang-orang Semenanjung, kalau baju Kadazan atau orang Murut atau orang Penan, kita tak tahu pun perbezaan dia, kan? Padahal Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak merupakan satu negara, kan? Jadi kita sebagai orang di Semenanjung Malaysia ni, antara inisiatif yang telah dilakukan oleh saudara Wesley adalah dapat kita menghargai rich cultural heritage background yang kita ada. Kalau tuan-tuan maklum, kalau kita tengok dari segi orang asli ataupun aborigines, kita compare pada negara seperti Australia ataupun we have it in Spain, kan? They have a very unique, interesting, similar traditional design, attire design, kan? Mungkin boleh kongsikan kita punya pakaian yang daripada segi orang Kadazan atau Murut atau Dusun yang ada similarity di international countries. Ya, betul. Kalau diikutkan, especially dekat Sabah dan Sarawak, terdapat
a few lah, especially accessories kepala ya. Antaranya macam shilling-shilling tu kan, mata pun manik-manik. Jadi yang ini ataupun features ni ada juga terdapat dekat Indochina, Mongolia sampai ke Afrika. Correct. That was the country. Nanti kalau ada masa boleh Google and semak Mongolia. Mongolia Aborigines. And you boleh tengok culturally the similarity of kurang, our with our Sarawak and Borneo punya cultural heritage. Maksudnya kalau kita mungkin kaji secara lebih mendalam ancestral line. Heritage ni dia mesti daripada ancestral line kan. Betul. So mungkin daripada Mongolia, you know. But that is a very interesting thing yang kita boleh tambah sebagai kita punya knowledge ya. Thank you so much, sama-sama. Saudara Thank Wesley. you. And last but not least, to you sir, what would you like to share in that sense for the future and to wrap up our session today? Okay, Alhamdulillah. Thank you Tuan Merita. Sebenarnya kalau bagi I 3 jam lagi ya, I pun rasa tak cukup. I macam belum dapat masuk topik lagi pun kan, Tuan Puan kan. So, just a very quick one. Kembali mungkin I boleh cut sedikit sebanyak apa yang tadi Datuk Haji kongsikan. If let's say tuan-tuan dapat catch apa yang Datuk Haji terangkan tadi, sebenarnya adalah SOP. Kepentingan SOP dalam mana-mana satu bisnes. Why? Saya bagi satu contoh. Salah satu kita punya brand dengan Datuk Nick, dia sembunyi kat belakang. Okay, anak kepada Datuk Muhammad Chan. So kita tengah gerakkan kita punya salah satu brand untuk kembangkan 8 lagi untuk by the end of this year, 8 outlet insyaAllah. So 20 lagi pada tahun depan. So kalau kita nak kembang dengan cepat. Jenama apa tadi? Jenama tak share? Ke tak boleh PNC? Nanti Okay. Itu nanti tak Sorry, apa. Kita potong bukan nak steam. Sorry. hari ini bukan nak promote kita nak kongsi sikit. Okay, so kalau kita nak expand, grow dengan cepat tu, kita kena make sure semua orang tu dia boleh able to serve. Sebab kalau kita cakap total addressable market, contoh for Muslim tu besar, but total serviceable market tu dapat serve ke tak dapat serve. Itu satu cabaran. So that is why sekarang kita telah hasilkan kita punya SOP di mana contohnya kalau kita hire pekerja tu, insyaAllah dalam 1 minggu tu dia sudah boleh independent. So tak perlu seorang HR ke trainer ke yang asyik train. Mengapa? Sebab kita telah pun buat digital transformation. Di mana kalau orang tu datang, kalau tak ada trainer pun, dia just go through kita punya online e-learning for setiap jawatan yang berbeza. So ini mungkin salah satu yang I boleh kongsi lah, kepentingan SOP. So if let's say SOP tu kita telah buat, I tak perlu lagi trainer. Buat apa I nak trainer? So I punya cost pun telah dikurangkan dan I punya masa telah dioptimiskan. Sekarang I punya pekerja tu boleh belajar bila-bila masa di mana-mana sahaja. So SOP itu adalah sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang tadi Tuan Haji Anan kongsikan is dari 3G, 4G dan 5G. Okay, mungkin like 8G lah, okay, yang akan datang. So, apakah maksud ini? It's about dia kita dalam zaman yang asyik berubah dengan sangat cepat. Okay, so kalau berubah dengan cepat tu, setiap bisnes tak kira 80-an ke 90-an ke or even sekarang ada 3 pengakhiran saja. Okay, so ini sebagai usahawan kita kena iktiraf di mana cuma ada 3 pengakhiran untuk setiap bisnes. Number 1, tutup. Okay, mengapa tutup? Sales profit tak ada. Tapi, okay, dekat sini I rumuskan lagi mengapa tutup tu kepada 3 faktor. Okay, external factor. Contoh kalau COVID melanda lagi, that's external factor. Ataupun mungkin, kerajaan, grant, this and that. Something yang kita sebagai usahawan tu, kita tak dapat control. That's external factor. Okay, so I always cakap dengan I punya client ke, is always to control what you can control. Don't control what you can't control. Tak perlu dengar news sangat di mana, oh yo, this and that. Then you akan jadi information polluted. You akan confused. Apa yang saya perlu buat? External biar external. Kedua, internal. Internal setiap SME tu, dia sepatutnya contoh, mengapa tadi I cakap, by this year end kita kena bukan 8, bukannya 9, bukannya 10. Tahun depan mengapanya is 20 outlet, bukannya 21 outlet. Sebab kita sudah ada kita punya financial roadmap. Okay, kita sudah ada kita punya budget planning. So tak kira size, whether you are micro ke, medium ke or large ke,
you kena ada you punya budget planning, you punya financial planning, dan you punya business model. Okay, of course SOP this and that. Okay, so internal factor. I ada tak satu contoh, satu polisi to control orang. Contoh kalau aku nak terminate I punya staff, bukan sebab I nak terminate you. Disebabkan sistem yang nak terminate you, disebabkan you langgar order peraturan. So kita guna sistem untuk control orang dan bukannya orang untuk control orang. Kan? Okay. So that's the internal factor. Wait, let me finish. Tak cukup masa. Okay, and third is personal factor. Tadi external, internal, and this one I will say last but not least is personal factor. So personal factor ini adalah penting untuk I rasa setiap individu, tak kira sama ada dia golongan bekerja ke ataupun kita cakap golongan usahawan ke, biarpun kita cakap orang Islam. Okay? Adakah saya mempunyai kesedaran di mana saya perlunya, contoh, menunaikan solat saya. Kepentingan kesedaran tu. So if let's say contoh, I tak sedar di mana ada perlunya untuk saya to grow more, become more so that I can continue give more and serve more, I will never be able to grow. I akan disingkirkan oleh zaman ke, ekonomi ke ataupun pesaing saya. So external, internal and personal factor is yang I rasa, yang I rumuskan di mana mengapa satu business tu akan gagal. So itu adalah satu pengakhiran untuk satu business. Yang kedua,
Jana je buat. Kalau kita kan industri dia pula nak semua kongsi sini. Kalau unless dia bekalkan apa buah-buahan ke restoran mamak. Berhubung dengan apa dari segi kebersihan tu, saya memang tak kompromi sikit pun. Dan sekarang ni pula ada WKKM dia ada bagi apa sertifikat best bersih, premis-premis yang bersih. Dan saya juga beri apa pandangan saya kepada semua ahli kami, dan penghususan dia bukan depan saja seperti yang saya sebut tadi, di belakang tabir juga, dapur mereka, bilik air mereka. Sebab tu bila Menteri KPKT dia kata kalau tak dapat 3 star 4 star dia tak nak bagi lesen, saya orang pertama yang menyokong penuh menteri tu. Engkau Meng. Sebab semua ada apa ahli-ahli persatuan yang melatah. Kata mana boleh bagi masa, sampai bila kita nak bagi masa sebenarnya. Dan di sini juga seperti mana saya sebut, kita kena menggunakan hak kita sebagai pelanggan. Sebab mamak ni dia tak boleh tarik masuk, kita masuk dalam kedai dia. Kita sendiri kalau mana yang tak semenggah, tak bersih, kalau harga mahal rasanya, kita gunakan hak kita sebagai pengguna, boykot kedai-kedai tu. Ini Presiden Persatuan cakap ni. Dan itu juga pesan saya pada ahli-ahli saya. Kalau you nak bisnes, kita hendakkan berkat doa juga daripada customer-customer kita. Kalau kita makan, lepas kata apa pun kena, mamak ni minta ke darah jual harga mahal, itu pun jadi doa juga. Pada saya, sebab saya ni asal kita daripada kampung, asal susah kita tahu jerih dia macam mana. Dan bab kebersihan tu saya memang saya lalukan teguran tu. Kalau pergi Ali Maju, kalau ada apa sebarang dah bertandah dia ke nampak tak semenggah, nombor saya ada kat kedai-kedai tu, boleh telefon saya sendiri, saya nak dengar sendiri. Sebab anak saya jantan seorang je yang sulung, dia sibuk sekarang sampai sudah dia minta, bah bubuh nombor saya. Kalau bubuh nombor kau, tak tahulah apa feedback sebenarnya yang berlaku di premis ni. Sebab tu sampai sekarang ni pun saya masih lagi pamerkan nombor saya sendiri untuk saya menyantuni pelanggan yang memberikan pandangan. Kalau dia nak marah ke apa ke, tapi marah lazimnya tidaklah. Tapi kita terima baik apa saja cadangan, dan kita jangan fikir positif, kita jangan angan-angan mak jenin. Apa yang hakikat berlaku pada ground ni kita kena ambil kita berat, insya-Allah. Tuan Haji. Tentang buah daripada China, sebenarnya dekat negara China ni besar. Banyak orang Islam dekat situ. Kurang lebih statistik tidak rasmi ada 100 juta. Statistik rasmi 27 juta. Banyak petani-petani Islam yang tanam buah-buahan kat situ. Tak banyak pengeksport orang Islam dekat situ. So dekat situ, saya sendiri pergi ke China, travel daripada selatan pergi ke utara, daripada Yunnan, Xi'an, Chengdu, Sichuan, naik sampai ke Shanghai, Santong, Yantai, lepas tu turun ke Qinghai, lepas tu pergi ke Xinjiang. Banyak saudara-saudara Islam kita yang tanam buah dekat situ. So saya juga sedang membina dan telah membina rantaian macam mana untuk ekspor buah-buahan mereka keluar, di mana pengeksport dia ialah orang Islam juga.